Ketika dunia dilanda pandemik, situasi begini dibimbangi semakin kerap berlaku. Golongan yang terkesan berasa putus asa untuk meneruskan kehidupan, lalu mendorong mereka untuk membahayakan nyawa sendiri serta insan di sekeliling mereka. 18 Jun lalu, seorang wanita terjun dari tingkat 32 sebuah kondominium akibat tertekan setelah diberhentikan kerja dan dihalau dari rumah sewanya. Hello, hari ini saya akan membincangkan topik mengenai kesihatan mental. Di sini saya akan menyentuh tentang kesihatan keseluruhan seseorang. Kesihatan mental di sini menjadi sama pentingnya dengan tubuh badan. Ini kerana kesihatan mental sekali diabaikan. Sebab itu, anda harus peka tentang faktor risiko, simptom dan cara menangani masalah kesihatan mental yang bersesuaian agar dapat membantu diri dan orang tersayang. Berikut merupakan faktor yang akan dibincangkan sebentar saja lagi, iaitu faktor biologi, faktor psikologi, faktor persekitaran, faktor rakan sebaya dan faktor keluarga. Faktor yang pertama adalah faktor biologi. Sesetengah penyakit mental dikaitkan dengan ketidakseimbangan pada bahan kimia yang terdapat di dalam otak yang disebut sebagai neurotransmitter. Bahan kimia ini berperanan dalam membolehkan sel-sel di dalam otak berhubung antara satu sama lain. Inilah yang dijadikan asas kepada ubat-ubatan yang digunakan untuk merawat penyakit mental. Sehubungan dengan itu, cara untuk mengatasi masalah kesihatan mental adalah dengan bercakap ataupun meluahkan perasaan yang dirasai. Individu yang menghadapi penyakit ini haruslah bersikap lebih terbuka untuk meluahkan perasaan yang dirasainya. Termasuklah perasaan positif iaitu gembira, lebih-lebih lagi perasaan negatif seperti marah, geram, sedih, cemburu dan sebagainya. Faktor isu kesehatan mental ialah faktor psikologi. Psikologi ini melibatkan tentang tingkah laku dan minda seseorang. Sebagai contoh, individu ini pernah mengalami pendarahan emosi, fisikal atau seksual sebelumnya atau semasa kanak-kanak. Selain itu, pernah diabaikan oleh ahli keluarga atau orang terdekat dan merasa gagal dalam membina hubungan dengan orang lain juga menjadi punca kepada isu kesehatan mental seseorang. Oleh itu, untuk menangani masalah ini, individu tersebut harus menitik beratkan kesehatan fisikalnya. Misalnya mengamalkan pemakanan seimbang atau melakukan exercise seperti jogging atau melakukan aktiviti di luar rumah. Cara ini dapat membantu individu tersebut untuk menenangkan beban pikirannya dan mengelakkan berlakunya situasi negatif seperti cobaan mencederakan diri sendiri atau bunuh diri. Faktor berlakunya penyakit mental dalam kalangan pelajar ialah faktor persekitaran. Sebagai contoh, definisi cantik yang diletakkan oleh masyarakat memaksa seseorang untuk tidak makan atau memuntahkan semula makanan yang dimakan untuk kekal kurus, iaitu untuk masalah gangguan pemakanan. Jadi, cara untuk mengatasi masalah ini ialah daripada individu sendiri. Hal ini kerana mereka hendaklah sentiasa berfikiran positif dalam apa jua keadaan dan tidak terlalu memikirkan pandangan individu lain terhadap mereka. Untuk membantu penyakit tersebut dapat dikesan dengan awal, mari kita kenali simptom-simptom penyakit mental. Simptom yang pertama adalah individu tersebut sering merasa sedih dan suka menyendiri. Ini adalah antara simptom yang perlu dikenal pasti, lebih-lebih lagi jika baru menghadapi peristiwa yang besar seperti kematian ahli keluarga atau menerima berita yang mengejutkan. Hal ini kerana ia mungkin bukan sekadar permainan perasaan. Oleh itu, peranan rakan sebaya amat penting dalam mengatasi masalah kesihatan mental dalam kalangan remaja. Sebagai seorang kawan, kita perlu menjadi mata dan telinga kepada rakan-rakan lain. Kita harus mendengar luahan dan keluhan mereka yang mengalami masalah. Selain itu, kita juga boleh membawa mereka melakukan aktiviti yang berfaedah dan menarik. Impaknya, mereka tidak terlalu memikirkan masalah yang dialami dan masalah kesihatan mental dapat dibendung. Faktor atau simptom yang terakhir ialah mengalami emosi yang tidak stabil. Perubahan emosi atau mood adalah perkara biasa terutamanya bagi wanita yang mengalami perubahan hormon setiap bulan. Namun, jika perubahan tersebut sampai menjejaskan hubungan, kita perlulah lebih berhati-hati dan mendapatkan pemeriksaan. Penyakit mental ini akan menyebabkan seseorang itu akan merasa cepat marah dan mudah menangis tanpa sebab. Bagi mengatasinya, ahli keluarga boleh membawa mereka beriadah atau bercuti ke tempat yang menarik untuk menenangkan fikiran seperti berkelana di pulau, bermandi mandi di sungai dan sebagainya. Selain itu, mendengar buahan mereka juga dapat membantu untuk mengurangkan simptom ini. Hal ini disebabkan kerana mereka yang mengalami penyakit ini hanya mahu difahami, diberikan sokongan dan dorongan. Sebagai keluarga yang bertanggungjawab, kita mestilah sentiasa cakna dengan masalah penyakit mental ini, terutamanya dalam kalangan anak-anak muda. Kesimpulannya,
terdapat pelbagai faktor yang mempengaruhi kesihatan mental pada diri seseorang, tidak kira dari segi faktor dalaman ataupun luaran. Sebagai seorang yang prihatin, kita seharusnya mengetahui cara-cara untuk mengatasi masalah kesihatan mental dan juga simptom-simptom kesihatan mental agar ianya dapat dikesan dengan lebih awal pada diri seseorang, dan seterusnya masalah kesihatan mental ini dapat diatasi dan dikurangkan dalam kalangan masyarakat.